أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada murid-murid tahun 6 yang hadir pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama membaca beberapa surah dan kita ambil pengajaran sedikit daripada apa yang kita baca nanti insyaAllah. Baik, apa yang kita perlukan sekarang ialah kalau boleh ada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran pun dalam telefon tu ada surah kan, ada Al-Quran juga, aplikasi Al-Quran atau apa sahaja. Sebenarnya ayat-ayat yang kita baca, surah-surah yang kita baca nanti ialah surah-surah yang telah pun kita selalu baca dan insya-Allah kita dah telah pun hafal surah ni. Baik, untuk permulaan kita akan baca surah Al-Kafirun. Bersedia ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, surah seterusnya ialah surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Surah seterusnya ialah surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baik. Surah seterusnya ialah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah seterusnya ialah surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah yang terakhir ialah surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah pun membaca 6 surah daripada Al-Quran dan 6 surah inilah surah yang terakhir dalam Al-Quran. Baik, pengajaran daripada surah-surah yang kita baca, yang pertama pada surah Al-Kafirun, pengajaran yang kita dapat ialah
Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepada orang kafir, katakanlah pada mereka bahawa Islam tidak boleh berkompromi dengan agama yang lain. Pada ketika itu, kaum musyrikin Makkah mengajak Nabi Muhammad untuk bertukar-tukar agama, bersaling bertukar sembahan. Hari ini agama musyrikin Mekah sembah berhala, Nabi Muhammad sembah Allah. Lepas tu tukar pula. Besoknya Nabi Muhammad sembah berhala, kaum musyrikin pula sembah Allah. Mereka mahukan seperti itu supaya konon-kononnya bertoleransi dan demokrasi. Padahal itu tidak dibenarkan. Allah tidak mengizinkan perkara itu terjadi. Maka turunlah surah ni membuatkan Nabi Muhammad untuk menegur cara kaum musyrikin Mekah beribadah. Okey, akhir sekali pada ayat tu ialah lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu wahai kaum musyrikin agama kamu, dan bagiku Nabi Muhammad agama Islam. Settle. Seterusnya kisah pembukaan kota Makkah pada surah An-Nasr, ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Maka ketika Nabi datang ke Makkah setelah lama berhijrah di Madinah, datang ke Makkah untuk membuka kembali kota Makkah daripada kaum musyrikin Makkah. Sampai je Nabi pada kota Makkah, Nabi pun mengatakan siapa yang duduk di rumah mereka selamat, siapa yang duduk di masjid mereka selamat. Yang penting tidak melawan dan tiada pertumpahan darah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kesan daripada pembukaan kota Makkah, maka ramailah dari kalangan kaum musyrikin yang masuk Islam afwaja, secara beramai-ramai. Okey. Pengajaran seterusnya daripada surah Al-Masad. Surah Al-Masad, ya, surah yang menceritakan tentang Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Ummu Jamil ni bukan nama sebenarnya, panggilan dia ialah Ummu Jamil. Apa yang Ummu Jamil ni buat? Ummu Jamil ni buat ialah dengan mencari kayu-kayu, dikumpulkan, kemudian diangkat, diletak kat bahu dia, dikumpulkan untuk suami dia. Untuk suami dia buat apa? Suami dia nak buat jerat, perangkap untuk Nabi Muhammad SAW dengan niat untuk mencederakan Nabi Muhammad. Inilah cerita tentang Abi Lahab, atau kita kenal dengan Abu Lahab dan isterinya, ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ya. Kena baca watab, tak boleh baca watab, tak boleh. Ya, ini ialah qalqalah. Baik. Seterusnya pada surah Al-Ikhlas, pengajarannya ialah kita hendaklah mengatakan bahawa Allah itu esa. Kalau satu ada dua, tiga dan empat. Kalau esa itu adalah satu, tunggal. Tak ada yang lain. Allah itu tetap satu. Tak ada Allah dua, Allah tiga. Habis yang 99 tu apa? Itu ialah nama Allah. Asma'ul Husna. Okay. Qul huwallahu ahad. Wallahu ahad. Allahus samad. Baik, seterusnya ialah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ini cerita tentang kelebihan ketika membaca surah Al-Falaq dan An-Nas atau Qul huwallahu ahad ketika hendak tidur. Tiga-tiga surah ni ketika dibaca, disunatkan baca sebelum tidur. Mudah-mudahan kita tidak terkena sihir, terkena santau dan sebagainya lah. Ini pendinding diri sebenarnya. Al-Quran ini datangkan sebagai mukjizat kepada kita semua. Barang siapa yang membaca, insya-Allah dapat pahala dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah selesai kita baca semua surah ini, selepas ini kamu bolehlah menjawab
soalan-soalan yang saya bekalkan pada Google Form yang telah sedia ada pada GCR. Selepas menonton video ini, tolonglah subscribe channel saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.